Selamat datang ke channel Cikgu Chong, dan hari ini kita akan sambung untuk bab 9 matematik tambahan tingkatan 4 iaitu penyelesaian segitiga. Jadi dalam bab ini kebanyakan gambar raja tu adalah segitiga yang bukan sudut tegak. Jadi kita akan belajar macam mana untuk menentukan panjang sisi segitiga tu dan juga nilai sudut dan juga luas bagi segitiga tersebut. Jadi pertama sekali kita akan lihat dahulu 9.1 petua sinus. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi pertama sekali kita perlu belajar macam mana untuk kita labelkan bucu dan juga sisi. Dalam bab ini kita akan perhatikan kebanyakan segitiga tu adalah bukan sudut tegak lah. Jadi kalau anda masih ingat sebelum ni anda hanya belajar macam mana untuk tentukan sisi atau sudut tu bagi segitiga bersudut tegak sahaja. Contohnya semasa tingkatan 1 bab 13. Teorem Pythagoras, iaitu kita mesti perlukan segitiga bersudut tegak baru kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Dan juga untuk bab 5 tingkatan 3 nisbah trigonometri itu tan sin cos. Selama ini kita hanya belajar yang berkaitan dengan segitiga bersudut tegak saja. Jadi untuk bab ini pula kita akan perhatikan segitiga tu bukan lagi bersudut tegak. Jadi pertama sekali kita perlu pandai untuk labelkan kita punya sudut dan juga kita punya sisi. Jadi perhatikan di sini, biasanya kita punya bucu tu akan gunakan huruf besar iaitu A, B, C. Dan sisi yang bertentangan dengannya adalah dilabelkan dengan huruf kecil. Contohnya untuk yang bucu A ni, dia punya sisi yang bertentangan tu dilabelkan sebagai A, huruf kecil. Manakala untuk C pun sama juga dan B juga sama. Jadi anda mesti kena tahu labeling macam ni lah. Jadi untuk segitiga ni adalah bukan sudut tegak lah. Dan petua sinus ni biasa digunakan untuk dua tujuan saja, iaitu sama ada untuk mencarikan panjang sisi atau mencarikan nilai sudut. Dan susunannya adalah seperti ini. Jadi kalau kita nak carikan panjang sisi itu, kita akan letakkan sisi itu di atas, dibahagikan dengan kiamia sudut yang bertentangan tu. Jadi dia akan sama dengan nisbah sisi B bahagi dengan sin B. Dan sisi C bahagi dengan sin C. Jadi macam tu. Kalau kita nak carikan nilai sudut pula, kita akan letakkan sin A tu di atas, dibahagikan dengan panjang sisi itu. Jadi untuk menggunakan petua sinus ni, biasanya dia akan bagi 3 maklumat dan dia akan sengaja tinggalkan satu lah. Jadi kita bagi contohnya macam ni. Kalau dia mau minta kita carikan nilai A ni, dia mestikan bagi sudutnya, mestikan bagi satu pasangan yang lengkap. Barulah anda dapat carikan A. Darab silangkan sin A itu ke sebelah. Sama juga kalau dia minta kita carikan kita punya sudut A itu, dia semestinya akan bagi kita sisi A, lepas tu satu pasangan lengkap supaya kita dapat pindahkan ini ke sebelah. Dan ingat, akhir sekali itu kita mesti kena pindahkan sin tu ke sebelah dengan gunakan shift sin lah, sin kosa negatif tu. Jadi macam itulah caranya macam mana kita gunakan petua sinus ni untuk mencarikan panjang sisi dan juga menentukan nilai sudut tu. Jadi semestinya soalan tu akan tinggalkan satu supaya anda carikan. Jadi seterusnya kita akan meneroka beberapa contoh lah dan juga saya sediakan latihan untuk semua cuba. Jadi mari kita lihat contoh yang pertama. Jadi contoh pertama, tulis petua sinus yang menghubungkan sisi dan sudut bagi setiap segitiga yang berikut. Jadi yang contoh pertama ni sebenarnya nak biasakan kita macam mana kita tuliskan petua sinus lah. Jadi sebenarnya sangat mudah aja. Kita hanya perlu lukiskan garisan macam ni supaya kita tahu bucu dengan sisi yang bertentangan dengannya. Jadi kita akan tuliskan, contohnya kita boleh tuliskan D per sin bucu D sama dengan kita punya E per sin E. Lepas tu kita ada F per sin F. Jadi kalau terbalikkan pun tak apa, samanya. Jadi mari kita lihat seterusnya. B pun sama juga. Jadi kalaulah anda tak mau tuliskan kita punya huruf kecil tu di atas, anda juga boleh tuliskan yang bucu tu di atas lah. Contohnya kita lukiskan garisan ini dulu supaya kita tahu yang bertentangan. Jadi kita akan tuliskan contohnya sin J per panjang sisi J itu dengan kita punya sin K per huruf kecil K dan sin H per H. Kalau kita nak bandingkan tu, pastikan dia adalah yang sama tu di atas, yang sama tu di bawah. Contohnya kalau kita letakkan bucu tu di atas atau kita punya sudut tu di atas, pastikan semua sudut tu mesti di atas. Atau kalau kita letakkan yang panjang sisi tu di bawah tu, pastikan semua tu di bawah.
Jadi mesti sama rata lah. Kalau anda terbalikkan tu, semestinya nilai tu akan salah lah. Jadi macam tu. Jadi mari kita lihat contoh kedua, cari nilai X. Jadi bentuk soalan ni adalah bentuk soalan yang lebih popular lah untuk bahagian ni dan juga akan diaplikasikan dalam penyelesaian masalah. Jadi anda hanya cuma perlu tentukan, lihat adakah kita punya nilai X tu atau nilai yang dicari itu adalah panjang sisi atau nilai sudut. Jadi kita lihat posisi X tu adalah pada sisi. Jadi anda perlu tahu dia mesti kena lukiskan garisan ini dulu. Okey, jadi ada satu pasangan lengkap yang diberikan iaitu 14.3 dengan 80 darjah. Manakala untuk X tu hanya pasangan sudut tu diberi iaitu 48 darjah. Jadi apa yang kita buat tu, kita hanya susunkan X per sin 48 sama dengan kita punya sisi yang satu lagi 14.3 dengan pasangan sudutnya iaitu sin 80 sahaja. Jadi selepas tu kita hanya pindahkan ini ke sebelah iaitu daripada bahagi pindah ke sebelah jadi darab. Jadi kita hanya perlu 14.3 per sin 80 darabkan dengan sin 48 darjah. Selepas tu kita hanya perlu tekan kalkulator lah. Jadi semestinya yang bahagian ni kita perlu gunakan kalkulator. 14.3 lepas tu kita tuliskan per sin 80 darjah. Lepas tu naik atas darabkan dengan sin 48. Jadi tekan jawapan kita dapat 10.79 cm. Macam tu sahaja. Jadi sebenarnya agak senang lah. Jadi hanya kita isikan ke dalam peta sinus tu dan kita pindahkan nilai tu ke sebelah dan darabkan sahaja. Jadi kita lihat pula untuk B. Jadi B ini kita perhatikan kita punya nilai yang nak dicari itu adalah sudut tu. Jadi anda mesti kena tahu dia gunakan sin X sebab ni adalah sudut. Bahagi dengan pasangannya iaitu sisi yang bertentangan dengannya iaitu 7.05 sama dengan kita perlu gunakan sudut di atas sin 55.5 dan kita perlu tuliskan dia punya sisi tu 6.2. Jadi perhatikan soalan ni, dia memang akan tinggalkan satu bahagian untuk anda carikan. Sebab kenapa? Sebab anda mesti perlu isikan ke semuanya, tinggal satu baru anda dapat carikan. Kalau ada dua bahagian yang tak ada tu, semestinya anda tak boleh gunakan petua ni lah. Jadi macam tu lah. Jadi selepas tu kita hanya pindahkan ini ke sebelah untuk darabkan, iaitu bahagi jadi darab. Jadi macam tu sahaja. Agak senang lah. Bagikan 6.2 darab dengan 7.05. Lepas tu kita hanya cuma perlu tekan kalkulator sahaja. Jadi sin 55.5. Lepas tu bagikan dengan 6.2. Lepas tu naik atas darab dengan 7.05. Jadi tekan sama dengan. Okey, jadi kita akan dapat ni adalah 0.9371. Dan ingat, ini adalah nilai untuk sin X. Jadi anda mesti kena pindahkan sin tu ke sebelah. Jadi semasa pindah tu dia akan menjadi kuasa negatif lah. Jadi di sini anda mesti kena tekan kalkulator dengan shift sin. Lepas tu anda tekan jawapan tadi dan tekan sama dengan saja. Jadi di sini kita akan dapat 69.57 darjah. Jadi macam tu lah. Kalau soalan tu minta anda bagi dalam darjah dan minit, anda mesti kena tekan simbol ini untuk tukarkannya kepada darjah dan minit lah. Jadi untuk soalan ni dia tidak nyatakan, jadi anda sebenarnya boleh bagi dalam darjah teruslah. Jadi begitulah soalan yang utama untuk bahagian ni. Jadi seterusnya saya sediakan dua soalan lah yang hampir serupa untuk anda cuba. Anda boleh pauskan video dahulu dan cuba dahulu sendiri sebelum banding jawapan daripada video ni untuk uji kefahaman anda. Jadi sekarang saya bincangkan. Jadi cari nilai X dalam segitiga berikut. Jadi perhatikan nilai X tu adalah kita punya panjang sisi ya. Jadi pertama sekali kita hubungkan dengan pasangannya dahulu. Lepas tu kita hanya tuliskan petuanya. Jadi X per sin 35 darjah 6 minit sama dengan kita punya 7.5 bahagi dengan sin 80 darjah 12 minit. Lepas tu kita hanya pindahkan sin tu ke sebelah dengan jadi darab.
Jadi soalan ni minta kita carikan panjang sisi lah yang diwakili dengan X tu. Jadi kita sekadar pindahkan sahaja. Jadi sebenarnya agak senang sajalah. Jadi kita hanya perlu tekan kalkulator untuk carikan jawapan 7.5 lepas tu per sin. Jadi anda mesti kena tekan darjah dan minit lah, iaitu tekan satu kali ini, lepas tu 12, tekan lagi satu kali. Jadi tutup kurungan, naik ke atas, darab lagi sin 35 darjah 6 minit. Jadi tekan sama dengan, dan kita akan dapat jawapan tu 4.3. Okey, disebabkan kita ambil dua tempat puluhan, jadi kita mesti kena buat pundaran sebab belakang tu lebih daripada 5. Jadi 38 cm. Jadi begitulah jawapan untuk X ni. Jadi seterusnya kita lihat soalan B. Sama juga anda boleh pauskan video, cuba dahulu sendiri. Jadi sekarang saya bincangkan. Okay, untuk X tu adalah sudut tu. Jadi untuk sudut tu, anda mesti gunakan sin X bahagikan dengan dia punya sisi yang bertentangan, iaitu 5. Sama dengan kita punya sin 110 bahagikan dengan 12. Jadi macam tu. Pindahkan 5 tu ke sebelah. Sin X sama dengan sin 110 bahagi 12 darab dengan 5. Jadi kita tekan kalkulator sahaja. Jadi kita tekan sin 110, lepas tu bahagikan dengan 12, lepas tu naik atas, darab 5. Jadi kita dapat jawapan tu 0.3915. Jadi kita ambil X tu, apabila kita nak cari X tu, kita mesti kena pindahkan sin itu ke sebelah. Jadi dia akan jadi kuasa negatif lah. Jadi kita boleh tekan shift sin, lepas tu tekan jawapan tadi, tekan sama dengan, dan kita akan dapat jawapan tu 23.05 darjah. Jadi begitulah macam mana kita gunakan petua sinus ni untuk membantu kita menentukan panjang sisi atau nilai sudut bagi segitiga yang bukan bersudut tegak. Jadi ini adalah video pertama yang mengenai bab 9 ni. Jadi saya akan buat lagi video yang tentang petua sinus ni, tentang ambiguity dan juga petua cosinus, dan juga macam mana kita tentukan luas segitiga tu dalam video yang seterusnya lah. Jadi kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong untuk belajar bersama Cikgu Chong. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.